Bukhari setakat ini. Bukhari pun faham begitu. Dia pegang dengan hadis itulah. Macam mana kita kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ramai lagi yang lain, dia tak pakai hadis yang sahih ni. Kadang-kadang ulama-ulama kita ni kan, kalau kita tak belajar betul-betul, jadi keliru juga, salah faham. Mungkin sangka buruk terhadap mereka. Mungkin kita sampai secara tidak langsung kita mengatakan mereka ni tak tahu hadis sahih. Padahalnya bukan begitu, dia tahu sangat. Dia tak pakai. Misalnya, sebelum ini pun saya sudah buat contoh ni, mungkin ada saudara-saudara kita yang belum jelas lagi. Saya rasa elok contoh itu saya ulangi lagi, iaitu tentang tayamum. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, lain-lain, dia tayamum ini dua tepuk, satu untuk muka, satu untuk tangan. Tangan ini daripada sini sampai sini, sini sampai sini, gitu. Syafi'i, Hanafi, begitulah. Tapi kalau Imam Bukhari, Imam Ahmad, dia kata tidak, sekali tepuk untuk muka dan tangan. Tangan ini pun setakat ini saja. Sudah. Tak sampai ke sini, apalagi sini, bawa ke sini pula. Tak ada macam tu. Kalau kita nak tengok dari sudut kekuatan hadis itu yang lebih sahih, sebenarnya yang lebih sahih ialah yang setakat ini. Setakat ini. Sekali tepuk. Sebab itu hadis Ammar. Hadis Ammar ni ada dalam Bukhari, Muslim. Adapun yang sampai sini ni tak ada dalam Bukhari, Muslim. Dia ada dalam Abu Daud dan lain-lain kitab-kitab yang bertaraf nombor 2, bukan kelas 1. Yang Bukhari setakat ini. Bukhari pun faham begitu. Dia pegang dengan hadis itulah. Macam mana kita kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ramai lagi yang lain, dia tak pakai hadis yang sahih ni. Yang tinggi yang ada dalam Bukhari ni, Imam Bukhari, kemudian lagi daripada mereka itu, Imam Bukhari kumpulkan dalam kitab dia tu yang ni, setakat ni. Kenapa mereka tu tak pakai yang ini? Sebaliknya pakai yang tidak begitu kuat seperti yang tadi. Sebaliknya dia pakai hadis yang kalau kita nak kira berdasarkan kategori yang dibuat oleh pengarang Mishkat, ini hadis-hadis peringkat hasan. Dia tidak pakai yang sahih tu. Kenapa? Apakah mereka tak tahu? Ada yang kata mereka tak tahu agaknya hadis ini. Tapi itu tak sesuai sebenarnya. Kadang-kadang ulama-ulama hadis ini, maksud saya dengan ulama hadis ini, ulama fuqaha muhaddithin, bukan ulama hadis saja yang kata ini perawi ini dhaif, ini taraf dhaif, ini hasan, sekadar itu saja. Bukan. Ulama fuqaha muhaddithin, itu yang saya maksudkan. Bahawa ada benda-benda macam ni. Kalau ulama hadis saja dia tak pergi jauh bincang sampai ke situ. Tidak begitu. Ni kalau fuqaha mujtahid, kemudian dia juga ulama hadis yang besar, maka kadang-kadang mereka ni mengutamakan hadis yang kurang kuat berbanding dengan hadis yang lebih kuat, yang lebih sahih. Kenapa? Kerana mereka ada memahami dengan cara dia sendiri. Dia faham latar belakang hadis itu. Latar belakang hadis itu, ceritanya Ammar bin Yasir ini, yang Imam Bukhari ambil dalam Bukhari dia tu, sebut takat ini saja tayamum tangan itu. Ammar bin Yasir, dia sudah tahu dah dengan beberapa orang sahabat, dia dengan Sayyidina Umar tahu, kalau berhadas kecil, nak mengangkat hadas kecil itu dengan tayamum, sapu muka dan tangan. Sudah tahu itu. Tetapi kalau nak mengangkat hadas besar, dia tak tahu. Tiba-tiba dalam satu peristiwa tu dia tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga menghadapi keadaan yang sama, berhadas besar. Sayyidina Umar tak semayang sebab tak tahu hukum ni macam mana. Kalau tak ada air semayang, mana boleh semayang? Ganti kepada air semayang pun tak boleh juga, tak ada. Macam mana nak buat? Jadi dia tak semayang. Ammar bin Yasir tak mahu tinggal semayang. Jadi dia fikir, kalau untuk mengangkat hadas kecil, ini tepuk, sapu muka dan sapu tangan. Untuk mengangkat hadas besar, seperti mana kalau mandi wajib tu kena rata semua. Kalau hadas kecil, ambil air semayang, basuh anggota tertentu. Tapi kalau mandi wajib, angkat hadas besar, kena semua sekali tubuh. Jadi dia fikir ini pun kena tayamum begitulah. Dia berguling dalam debu tu sampai habis kena. Lepas tu dia sembahyang. Dia pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing berjumpa, masing-masing cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata apa, kedua-duanya betul. Boleh. Kedua-duanya. Cuma dia kata sebenarnya kamu tak perlu buat sampai begitu. Tak perlu sampai kamu berguling di dalam debu tu. Innama yakfika an taqul hakadha. Hanya memadai untukmu kamu buat begini saja. Begini saja. Madai dah. Jadi itulah latar belakang kepada hadis Ammar yang dipilih oleh Bukhari dan dimasukkan dalam Bukhari. Dan itu dari segi tarafnya, kesahihannya tinggi. Tapi imam-imam besar tak mahu pakai. Apa sebab? Sebab dia kata bukan Nabi SAW di situ nak cerita tentang kaifiat tayamum itu. Dia nak cerita di situ, dia nak tegur perbuatan Ammar yang berguling dalam debu tu. Tak perlulah sampai begitu. Walaupun untuk mengangkat hadas besar. Dalam perkara tayamum ini, angkat hadas besar ke atau kecil, sama saja, iaitu kau buat begini saja.
Bukan dia nak cerita had, dia nak ceritanya muka dan tangan. Itu saja secara ringkas. Adapun dalam hadis yang lain yang mana itu bukan dhaif, kenapa ada pula sampai sini? Itulah dia nak cerita had yang sebenarnya, batas yang sebenarnya anggota tayamum itu. Mereka faham begitu. Sama seperti kalau seseorang itu dia tengok orang sembelih ayam sampai putus tengkuk, putus leher, putus tu. Oh, dia kata tak perlulah sampai begitu kamu tekan. Ketika sembelih tu kamu cukup memadai saja buat gini-gini saja. Jadi apakah kita kata buat gini-gini saja tu gitu sungguh? Bukan sungguh. Kalau begitu-gitu sungguh, tak akan putus pun orang ni pun. Dia mesti kena tekan juga sedikit sebanyak. Tapi kita kata begitu kepada orang yang kuat sangat tekan sampai putus leher tu. Itu sebab kita kata begitu. Yang sebenarnya kita kata kamu cukup memadai begini-gini saja. Bukan nak cerita kaifiat sembelih tu gitu-gitu, mudah-mudah begitu. Kalau buat begitu tak akan jadi. Maksudnya tidak perlulah sampai sekuat itu. Itu yang mereka faham. Sebaliknya Imam Bukhari, Imam Ahmad kata tak, memang begitu. Dia maksudkan untuk mudah. Berapa banyak kan? Sapu kaki tak ada, sapu kepala tak ada. Sudah hilang dah tu bila tayamum. Yang adanya dua anggota saja. Dua anggota itu pun tidak sama tentunya. Kalau nak kira rata, rata pun tak rata juga. Mesti ada tempat yang tak kena. Apakah dia suruh kita mesti rata kan di tempat yang tak kena? Tidak begitu. Tak sampai begitu. Memang Rasulullah SAW nak ajar kepada kita setakat itu saja. Memang begitu kata dia. Apalagi hadis ini sahih. Itu sebab khilaf dari sudut fiqh. Kemudian satu lagi kita tengok kan, dalam hadis-hadis ini seperti yang kita maklum, dia ada sebut tentang jamak qasar ketika musafir. Berhubung dengan jamak ini pun masih khilaf lagi. Bukan maksud kita di situ sebenarnya, tapi kita nak pergi ke tempat lain, iaitu perbincangan lain di kalangan ulama. Kalau seseorang itu sakit ataupun ada sesuatu keuzuran, dia boleh ke jamak atau tak boleh? Kalau boleh jamak, qasar boleh ke tidak? Yang dalam hadis ada sebut dalam Bukhari apa semua, mengikut Imam Bukhari pun begitu, iaitu jamak ni ada ketikanya boleh tanpa ada apa-apa keperluan yang nyata. Tidak musafir, tidak hujan, tidak sakit, semua di tempat sendiri boleh buat. Dan Rasulullah SAW telah buat begitu. Tapi bukan sebagai suatu kebiasaan, sebagai suatu ketetapan, tidak ada. Kita lebih tahu apa keadaan kita. Tapi mengikut Imam Bukhari memang begitu. Ini boleh dilihat dalam nota syarah Bukhari yang saya buat, ada dah situ banyak pendapat ulama-ulama, saya kemukakan di situ. Cumanya jamak itu ada, tapi qasar boleh ke tidak? Kalau katakanlah kita terima yang sakit lah, dalam mazhab Syafi'i pun terima, dalam mazhab itu ini terima kalau sakit boleh jamak. Tapi qasar boleh ke tidak? Tak ada sebut dalam hadis. Baik, bagaimana dengan qasar? Bolehkah jamak dan qasar? Jawabnya dari segi fiqh, berdasarkan apa yang tersebut di dalam Quran. Dalam Quran tak ada sebut tentang jamak, tapi tentang qasar ada. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah. Itu dalil. Boleh qasar, tapi jamak tak ada. Kalau jamak boleh, qasar walaupun tak sebut dalam hadis tapi dalam Quran ada, tentu boleh juga. Ini dari sudut fiqh. Itulah cara ulama faham hadis. Walaupun kadang-kadang tak ada dalam hadis itu sebut tentang qasar, tapi kenapa mereka pakai juga? Mereka kata boleh jamak dan qasar. Sebabnya dalam Quran ada sebut tentang qasar. Jamak tak ada. Jamak kita telah dapat berdasarkan hadis, tapi qasar kita dapat daripada Quran. Dan apa yang tersebut dalam Quran itu lebih kuat lagi daripada apa yang tersebut di dalam hadis. Itulah fiqh yang dipakai oleh ulama-ulama kita daripada dahulu sampai sekarang. Kerana itulah banyak kemudahan yang kita dapat, kesenangan dalam hukum begitu luas kita nampak. Kenapa? Kerana mereka pandai guna ni benda-benda ni. Dan itulah maksud Nabi SAW dalam sabdanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah mahukan kebaikan, kebajikan untuknya, nescaya diberi kepadanya faham yang mendalam tentang agama. Faham yang mendalam tentang agama ni benda-benda macam tadi lah. Jadi kita kata macam mana? Dia ambil di mana ni? Qasar tu boleh juga walaupun sakit. Sedangkan dalam hadis yang ada hanya untuk jamak saja. Jawabnya itu. Ini dari sudut pandangan fiqh.